Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian. Boleh dengar, saya berada di Penang sekarang dalam perjalanan ke Alustar untuk besok. Ada saya satu kenduri kawan. So saya orang kata apa, berhenti sebentar di Butterworth ni. Lepas tu besok pergi, petangnya pergi Tanjung Dawai. Untuk dia orang kata ada ikan bakar yang best kat situ, kawan nak belanja, okey, kita ikut je. Apa yang penting ialah suara boleh dengar tak daripada jauh di Butterworth ni, di mana anda berada. Saya ucapkan dan saya doakan sihat walafiat satu keluarga. Okey, Hafizatul, apa khabar? Nurul Suhaida dah masuk. Suara okey tak? Tekan kat situ sebab saya pakai mic lain sikit pada malam ni. Supaya kita boleh dapat make sure you dengar suara. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah kena nasi kandak lah? Belum lagi. Okey, roti canai dah kena. Okey, dengan kuah dal cun. Okey, yang penting ialah malam ni kita nak cerita satu perkara yang jangan anda ambil sebagai satu perkara yang sambil lewa, sebab ramai daripada kita yang tengah duk senyum ni, tengah duk ketawa-ketawa ke, tengah sembang-sembang malam minggu ni kan. Pastikan anda perhatikan apa yang saya nak cerita malam ni, sebab kod-kod kita antara kandidat, tahu tak, calon-calon yang akan terus melangkah ke sempadan seterusnya, iaitu diabetes type 2. Maksudnya diabetes disebabkan oleh gaya hidup. Okey, kalau diabetes type 1 tu disebabkan oleh sama ada genetik ataupun autoimmune. Pernah dengar? Okey. Jadi kita fokus pada malam ini, kena kenal dulu apa yang dimaksudkan pre-diabetes. Jumlah orang yang kena pre-diabetes sama banyak dengan orang yang kena diabetes. Bahkan lebih, disebabkan ramai yang termasuk siapa yang tengah nak cari-cari jalan nak mengetahui, nak faham, kadang-kadang dah lepas faham ataupun tengah-tengah nak faham, rupa-rupanya dah kena pun. Sebab apa? Kita tak sedar yang kita kena pre-diabetes. So malam ni cuba faham dan besok kalau pergi cek, kalau darah tu dengar, tolong cek HbA1c dahulu. Dengar elok lagi sekali. HB, hemoglobin tu, A1c. Boleh ingat tak? So HbA1c ni harusnya jangan atas daripada yang cantiknya antara 5.6 hingga 6.8. Itu adalah golongan orang yang pre-diabetes. Bukanlah cantik, tapi belum kena diabetes tu bagi saya cantik lagi lah. Sebab kita ada 3 perkara yang kita nak cerita malam ni, iaitu nombor 1, jangan sampai kena diabetes yang confirm kena makan ubat ataupun kena buat diet yang lebih serius mengikut DND Goodbye Diet tu, Goodbye Diabetes tu. Boleh reverse. Nombor 2 ialah you kena tahu boleh reverse. Berarti semua yang cerita malam ni, untungnya you dengar awal, dia boleh reverse dengan lebih cepat daripada kalau dah kena diabetes type 2 sampai nak kena insulin injection semua tu, boleh lagi, tetapi agak disiplin yang you perlukan lebih kasar sikit. Dan nombor 3 yang kita ingin anda ingat ialah jangan melawak. Tadi saya kata jangan ambil enteng, disebabkan dia ambil kadang-kadang berbelas tahun ataupun berpuluh tahun dah baru dia akan keluar kepada type 2. Ada setengah orang tu tak sampai 10 tahun pun dia boleh keluar. Sebab kalau campur dengan stres lagi, campur dengan pemakanan yang tak betul semua, memang cepat dia masuk ke type 2 confirm. Maksudnya you dah di-labelkan sebagai berpenyakit diabetes. Sebab apa? Dalam 10-15 tahun ni dia dah mula menjahanamkan, merosakkan sel-sel ataupun organ-organ atau tisu-tisu macam orang kena diabetes. Tahu tak macam orang kena diabetes? Kan daripada matanya boleh buta kan, apa tu dia punya heart boleh kena sakit jantung, paru-paru dia boleh rosak, boleh kena apa orang panggil penyakit seperti asma meningkat lagi, masalah orang kata apa gut you. Okey, diabetes ni kan kadang-kadang boleh menyebabkan pankreas you rosak, kidney you memang boleh jam habis, jantung boleh kena heart problem, stroke lagi pun boleh, jangan main, Parkinson lagi, mati pucuk tu memang confirm, kaki boleh kena potong, itu dah serius. Tetapi permulaannya berlaku waktu sekarang ni, waktu yang malam ni punya cerita. Sebab tu you kena tolong share boleh tak dengan kawan lain, sebab saya rasa ramai ni perlu dengar ni, sebab kita tak tahu yang kita pre-diabetes lagi kita tak buat sesuatu. So nombor 1 malam ni apa yang you kena buat ialah cuba check HbA1c.
dia lain daripada blood glucose yang kita duk pergi ambil medical check up tu kan. Selalu kita ambil fasting. Tahu fasting tak? Puasa malam semalam, pagi ni kita minum air kosong aja, lepas tu kita pergi cepat-cepat ambil darah, lepas tu kita ambil breakfast pun tak apa, kita tunggu result kita, kita tengok sekian. Itu dipanggil blood glucose fasting. Kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah. Lepas tu kalau ikut saya, malam lepas makan malam kena buat lagi. Lepas 2 jam kemudian lepas makan malam tu cek, campur dua-dua sekali, result dia kita bahagi 2. Itu satu cara, tapi cara tu tidak perfect ataupun tidak accurate, sebab selalunya orang pre-diabetes, bila you ambil blood glucose you, dia normal maksudnya tidak menakutkan lah. Jadi you sentiasa merasakan kita tu tidak diabetik. Walaupun dia dah dekat dengan border, tapi kan selalu saya kata kalau dekat dengan border pun, border tu buat apa? Kalau you ambil glukos yang biasa-biasa tu, katakan 7 lah, 7 millimole per liter. Kalau umur kita 40-50, that's considered very normal. Tetapi tu blood glucose. Yang penting, yang saya kata, nak tahu you nak akan kena tak kena diabetes ialah you punya HbA1c. Ini adalah satu test yang lebih specialized, yang boleh buat kat lab, memang boleh sangat-sangat. Kalau dia kata atas daripada 6.4 ataupun 6.9, itu paling tinggi lah. Kita ambil 7 lah juga kan. Senang ingat lah malam ni, 7. Walaupun dalam lab test, dia suka main paling tinggi 6.4. Ke atas itu you dah diiktiraf sebagai diabetik. Saya bagi sampai 7 pun tak apa. Sebab apa? Masih lagi not too bad bila dah berumur sedikit. Tapi malam ni pre-diabetik dia dalam lingkungan 5.6 to 6.9. Ingat lagi sekali. Okay, 5.6 to 6.9. Kalau tak ingat 6.9 tu ingat 6.5 pun tak apa. Ingat antara kalau saya tu sampai 7 pun masih lagi saya benarkan diri saya, tetapi saya dah diiktiraf sebagai pre-diabetik. Tahu tak pre? Ni nak cerita ni pre-diabetik sebelum masuk sempadan dah kira diabetik. Sebab itulah HbA1c ni saya dah sebut hampir 4 kali dah supaya you tak lupa. So pergi ambil HbA1c sekurang-kurangnya setahun sekali. Kalau you masih normal cukup, okey. Tetapi kalau tak normal, you kena ambil 3 bulan sekali. Dia tak boleh ambil hari-hari sebab dia punya result tu adalah orang panggil apa, mengambil average untuk 3 bulan yang kebelakangan you. Faham? Katakan ni bulan Ogos, you ambil sekarang, dia menghitung bulan Julai dengan bulan Jun dan sedikit lagi bulan apa sebelum tu Mei, Jun, Julai, termasuk sikit Ogos. Result tu dia memberi orang panggil average purata untuk 3 bulan lepas. Jadi you tahu, oh dalam 3 bulan lepas ni aku under control ataupun aku pre sebelum diabetik dan aku dah kena diabetes. Itu dia. Semua faham? Okey, mukadimah dia macam tu. So HbA1c is very important. Siapa boleh ingat HbA1c dia berapa? Sila tulis ni supaya kita boleh tengok. Kalau bawah pada 6.4, 6.5 tu you are considered pre-diabetic. Kalau bawah pada 5.7 ataupun lebih kurang 5.5 ke bawah tu, itu you are very normal HbA1c you. Alright, jangan kelang kabut sangat malam ni. You nak cepat-cepat nak turun daripada 7 nak turun ke 5 ke berapa, sabar. Sebab you masih lagi pre-diabetes yang banyak chance untuk kita ghostan dia, boleh patah balik. Namun kalau tak buat sesuatu, damage, kerosakan sudah bermula waktu pre-diabetik lagi dah. Jadi bila you masuk ke sempadan atau dalam ruang dah jadi orang diabetes, patutlah dah ada sign and symptoms yang saya nak bagi 10 pada malam ni. Ready? Jadi kalau sekarang you dah ada sikit sebanyak dia punya simptom ni, komplain-komplain ni, janganlah you heran. Sebab apa? Antara pre-diabetik dengan diabetik punya komplain, sakit atau kebas atau ni lah masalah-masalah gatal semua, kejap lagi saya cerita, dia tidak banyak beza. Bahkan kalau boleh saya kata perbezaannya cuma betapa seriusnya. Berarti diabetes dia lebih nampak, lebih ketara, lebih kuat dia punya gejala-gejala tu kalau bandingkan dengan kalau pre-diabetik. Contoh, kalau you cuma semut-semut je sekarang, sakit-sakit kebas sikit-sikit, itu mungkin pre-diabetik. Tetapi kalau you dah sampai tak boleh rasa, pijak paku pun tak rasa, kena api pun tak rasa, itu dah confirm lah diabetik yang serius sangat dah. Faham?
Okey. Baik, kalau you dah dapat tanggapan macam tu, supaya sekali lagi saya kata ingat figure tu doktor kena bagi tahu kat you yang ni dah pre-diabetic. Tapi kadang-kadang kalau tak sempat doktor tengok, you tengok dulu result, you panik ke apa-apa, tengok kalau bawah pada 6.8 atau 7 lah, selalu saya kata senang. Dia sebenarnya 6.8, 6.4, doktor dah kacau dah minta you nak kena makan ubat dah. Tetapi saya bagi sampai 7, 7.0 pun tak apa. Pasal apa? Kita nak cepat-cepat reverse balik. Dia cuma cross sebelah kaki je masuk ke sepadan yang dah diabetik sebenarnya, 6.5 ke atas. HbA1c 5.6 to 6.6 lah senang cerita. You dalam golongan dia panggil pre-diabetic. Bawah pada 5.6 you diiktiraf sebagai normal. Yang paling cantik orang minta 4.4 HbA1c ni. Okey, jadi dapat 4.4 tu atau result you pun around 5, orang panggil apa, millimole kan, kira you cun lah, you masih selamat daripada sebarang masalah diabetes. Baik, jadi 10. Nombor 1, tengok ni list ni, kalau you ada tak ada, sama ada you kena pergi buat besok pagi atau tidak, boleh? Okey, jangan melawak. Nombor 1, tengok ketiak you sekejap, warna apa, cepat tengok, suruh kawan sebelah tengok ketiak tu. Ataupun tengok siku you ni, kat bawah ni pelipat ni atau dalam ni selalunya. Okey, dan of course celah kangkang lah. Kalau you tengok, bukan melawak ni sebenarnya, kalau dia tukar warna, dulu tak pernah hitam, sekarang ke hitam-hitaman, lagi lama lagi gelap, jaga baik-baik. Itu antara satu daripada petanda. Nombor 2, you senang depress. Depress ni maksudnya senang murung, senang down, dan pula kadang-kadang tu you irritable, senang sangat, orang kata apa, dicuit sikit je dah melenting-lenting. Okey, atau cranky ni maksudnya meragam. Tahu meragam tak? Macam orang tua meragam tu. Okey, atau baby mengengek tu, you jenis yang dulu tak macam tu, sekarang dah jadi macam tak syok je hidup you. Okey, ready? Nombor 2. Nombor 3 ialah memory you. You punya otak pun dah mula, bila you pre-diabetic, walaupun gula tak melantun tinggi, kan selalu saya kata result blood glucose normal, tapi HbA1c dah masuk ke sempadan yang dangerous tu. You kalau pula ada memory you, peringatan you dah jadi kabur, dan you selalu brain fog lah kan, ataupun you tak boleh fokus lagi dah kan. Kadang-kadang orang kata kencing berbuih. Kencing berbuih ada banyak cerita. Tadi ada orang tanya, adakah kencing berbuih salah satu daripada petandanya? Tidak. Kencing berbuih mungkin ada masalah protein dan lain-lain lagi. Tapi yang penting ialah, kalau nombor berapa sekarang? Nombor 4 ya. You tired all the time. Tired ni maksudnya letih je, dan selalunya letih lepas makan. Mesti kalau especially tengah hari lah, you makan, kalau banyak mana ke sikit pun you mesti nak tidur je, sebab you akan jadi letih, kan. Lepas tu seterusnya nombor 5 ialah you ada lagi sekali belly fat, ataupun orang panggil apa, boroi, ataupun you tak boleh tengok lagi dah kaki you. Kalau you berdiri, you tunduk, you tak nampak ujung kaki lagi dah, itu bahaya. Okey, selalunya you ada fatty liver lah. Okey, dia ganggu liver sekali. Dan kalau perempuan pula, kalau you didiagnose dengan PCOS, pernah dengar tak? Polycystic Ovarian Syndrome. Maksudnya yang perempuan yang tukar kulit, dah ada bulu roma, dulu tak ada bulu roma, naik misai dan sebagainya, suara dah tukar jadi lelaki dan sebagainya tu, dan susah nak beranak, nak dapat baby semua tu. PCOS selalunya you dah juga pre-diabetic, walaupun you belum lagi diabetic. Seterusnya, dengar, setiap 2 jam nak makan. Jenis yang lapar je kerja you. Okay? Hungry all the time. Jadi kalau you lapar, dan juga satu lapar, dan lapar pula kadang-kadang bukan lapar waktu-waktu yang masa makan. Kadang-kadang waktu dah nak tidur baru lapar. Pelik tak? Selalunya jadi belah malam. Dan juga you kempunan kepada benda-benda manis atau benda-benda yang berkarbohidrat. Inilah kempunan benda biskut, benda donat, pizza semua tu, you suka. Dan tak payah tunggu lebih pada 2-3 jam, lapar lagi. Okey, ada tak macam tu? Kalau tak okey. Slow healing,
you punya luka kalau dah terguris ke atau kena sikit je, calar ke apa, lambat nak baik. Kalau kita kan 3 hari dah kering, seminggu dah berkuping, dah ada parut kan, tahu tak? Tak, you punya berminggu-minggu, kadang-kadang dia berdarah balik pula. Ini bahaya. Okey. Dan kadang-kadang bukan takat susah nak baik luka, you senang dapat infection pula, terutama sekali urinary tract infection, radangan di dalam pundi kencing dan sebagainya. Dan kadang-kadang orang perempuan senang dapat yeast, fungus ya, berbau dan sebagainya tu, kena hati-hati juga. Ini antara petunjuk-petunjuk awalan sewaktu you kena sebelum lagi kena diabetes. Baik, seterusnya macam orang diabetes juga, you pun dahaga, cuma dia dahaga mungkin 2 botol besar, you mungkin dahaga 2 botol kecil, tapi dahaga tetap. Dulu nak suruh minum air punyalah susah. Sekarang you yang spare air kat bilik sebab dahaga all the time, dan senang dapat mulut tu jadi kering. Dan last 2 ialah you selalunya kulit dah jadi gatal-gatal kan. Orang diabetik memang gatal betul kan. Yang ni kulit dah mula you garu-garu, dah rasa dah you punya kaki atau tangan dah semut-semut, rasa macam burning pun, setengah orang macam terbakar pun. Okey. Dan orang kata enam lah, kebas. Sebab apa? Bila dalam keadaan pre-diabetik, sebenarnya gula you dah tinggi. Cuma saya kata apa, tak nampak tinggi sebab bila ambil darah masih normal, padahal pankreas dah kerja banyak dah, insulin dah melimpah dalam badan you. Dalam badan you tak tahu apa yang berlaku, sebab tu kerosakan dah, kalau dibiarkan berterusan sampai dia jadi diabetes, tahu-tahu dah mata nak kena tukar baru punya. Okey, saya mengharapkan last kali ni you kena jaga baik, sebab blurred vision, penglihatan jadi kabur waktu pre-diabetes. Belumlah sampai buta lagi, tetapi biasa-biasa dah nampak you kena tukar spek, power nak kena tukar, berarti you tolong check Alright, kita tutup cerita pada malam ni dengan apa nak buat. Yang tu lebih penting. Kalau you dah check darah, tengok-tengok, dekat 6.2 HbA1c, itu dah pre-diabetic, belum lagi diabetic ya. Boleh ingat ke 6.6, ataupun saya kata jangan atas pada 7 lah, senang walaupun doktor akan kacau you bila 6.4 ke atas. Kita benarkan sampai 7, sebab sekarang walaupun 7 you boleh reverse balik. Dengar macam mana cara. Okey, baik. HbA1c tu jangan lupa, nombor 1 ialah no more sugar from now on. Tak ada lagi dah, you tak ada kuasa untuk kita bertolak ansur lagi dah. Sebab apa? Kalau you nak bertolak ansur, okey, dan you pun tak akan yakin dengan perkataan yang saya gunakan, berhati-hati. Sebab apa? Nak berhati-hati apa? Sebab you cucuk besok, darah you masih normal. Saya dah kata blood glucose is normal, result dia tidak melantun tinggi, tetapi HbA1c dah masuk borderline, cukup untuk you tak ada lagi nego, cepat-cepat tukar. Sebab apa? You tak nak masuk ke dalam perangkap diabetes nanti. Faham? Buat apa? Throw away all sugar. Complete. Maksudnya nampak gula je, ataupun you tahu dalam tu ada gula je, you buatlah 2-3 bulan, tengok result HbA1c you insyaAllah akan turun. Jangan buat tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, buat 2 atau 3 bulan sekali cukup. Okay, next. Saya ulang, jangan makan gula. Nombor 2, apa? Ikut DND diet, susu. Dan nombor 3, protein yang terlalu heavy. Saya tak kata tak boleh langsung, saya kata jangan terlalu heavy, maksudnya yang you tahu banyak injection dan tak hygienik lah, maksudnya you tahu cara maksud bila saya kata tak dijaga betul. Alright, maksudnya daging-daging yang free range, maksudnya dia makan rumput sendiri, pergi ke hutan-hutan, dia balik sendiri, macam-macam tu, kambing semua tu no problem. Okay, termasuk telur ayam kampung semua, insyaAllah. Tetapi yang penting apa saya kata tadi, gula completely no, berarti janganlah ingat gula tu gula pasir saja. Apa lagi? Semua jenis ni lah, roti, nasi, karbohidrat yang refine lah. Faham? Karbohidrat yang pendek cerita, apa saja yang berbentuk karbohidrat, buat permulaan ni you control dulu. Boleh tak? Kecuali kalau you telur sangat nak makan yang banyak serat seperti ubi kayu, seperti ubi keledek ataupun keladi, itu tak apa, no problem. Itu pun jangan banyak, sebab saya nak turunkan semua yang akan jadi glukos nanti. Sebab apa? Dalam badan kita nanti bila you dah pre-diabetic, dia
tengah penat dalam badan kita, pankreas dah buat kerja tu dah dekat saya kata berbelas tahun dah. You baru sedar sekarang kan. Lepas tu jangan makan terlalu kerap. Paling maksimum berapa kali? 3 kali sehari. Saya dah ajar you dulu macam mana nak cepatkan proses pembaikan penyakit. 2 kali sehari cukup. Okey. Bahkan bagi mereka yang buat dengan fasting, dengan puasa pula lagi cun. Kan saya kata puasa malam, puasa siang Isnin dan Khamis, puasa putih tu ikut je. Itu siapa yang buat betul-betul, dia boleh reverse dalam masa 2 hingga 3 bulan maksimum. Result you akan cun, tak payah ubat apa-apa. Please okey. Jangan diberi injection apa-apa. Jangan cepat-cepat buat keputusan nak telan ubat. Sabar dulu. Sebab apa? You kena kurangkan inflamasi dalam badan you. Jangan terkena banyak sangat penyakit-penyakit, terutama sekali ada infection lah. You kena berhati-hati, bakteria, fungus, virus. So perhatikan immunity you sentiasa tinggi. Jangan makan banyak bahan-bahan yang beromega 6. Omega 6 berasal daripada minyak-minyak bunga-bunga seperti sunflower, safflower oil, cottonseed, canola oil, corn oil, soybean oil. All the biji-bijirin tu berhati-hati. Kita tukar kepada coconut oil, palm oil, olive oil, itu bagus. Sacha-inchi oil, insyaAllah, no problem. Lepas tu MSG semua saya dah cerita, out. Okay, bahan-bahan yang satu lagi, artificial sweetener, out. Tambah balik D3, K2, itu wajib untuk nak cepatkan pemulihan. Sebab diabetes pun kita bagi itu, bahkan pre-diabetes lagi lah. Untung you cepat belajar kan. D3, K2 tak payah terlalu tinggi, mungkin just 5,000 international unit pun dah cukup. K2 jangan lupa. Lepas tu omega 3, balik kepada nak menghilangkan radangan tadi supaya kita tak inflamasi. Sebab inflamasi meningkatkan peluang kita masuk ke diabetes lebih cepat. So ambil omega 3, anti-inflammation omega 3. Makan makanan yang banyak potasium, magnesium, zinc, chromium. Okey, tak ingat semua tak apa, ambil green leafy vegetable cukup lah. Sebab apa? Dalam D&D diet, you jangan risau. Dah semua tu disiapkan dengan plate 1 yang penuh dengan sayur-sayuran. Yang perlu celur-celur dulu, jangan makan raw sangat. Tapi kalau you suka ulam, very good for me, no problem. Okey, pagi buah-buahan, kalau nak cepat baik, jangan ambil yang terlalu ranum, yang terlalu dah masak, sebab dia terlalu kuat dengan dia punya fructose tu. Okey, bukan tak boleh, tapi jangan terlalu masak. Itu cukup. Okey, dan saya rasa air semua dah belajar kan. Every morning air mestilah at least 4 to 500 ml. Ambil pelan-pelan, tak apa, dengan garam. Okey, minimumnya 1/4 sudu garam bukit. Cukup. Kalau you buat macam tu dan gunakan kesempatan ni untuk belajar stress management. Semalam saya ajar untuk you bernafas berapa? 5, 6, 7 tu. Ikut balik saya punya lecture-lecture yang lepas. InsyaAllah malam ni saya tak, walaupun saya agak nak you serius, tapi saya nak you legakan diri. Sebab apa? You masih lagi pre-diabetic. Cuma jangan ambil terlalu enteng sambil lewa sampai you tak peduli. Bila dah masuk doktor kata kena inject atau kena ambil metformin, baru you nak jumpa saya. Bolehlah, memang saya ajar pun macam mana nak lawan balik kan. Tapi yang tu kan sampai tak boleh langsung, maksudnya tak ada cheat day langsung. Ni sekurang-kurangnya 2 kali seminggu you boleh lah. Alright, saudara sekalian, terima kasih banyak kerana sudi join saya pada malam ni. Saya mengharapkan anda sentiasa dalam keadaan sihat walafiat. Kalau ada soalan apa-apa sila tanya. Mungkin tak sempat saya jawab, besok-besok atau lusa doktor saya akan review balik. Kita akan cuba personally jawab dengan you. Boleh? Kalau tak jawab pun bukanlah berniat, kadang-kadang terlepas pandang aja. Okey, apa jadi? Dunia kita sentiasa bahagia, akhirat kita nak syurga, dan supaya kita let go and feel good all the time. Promosi kita masih on, jangan lupa ada D3K tu, Santera tu, dan ada D&D 369. Okay, jangan lepaskan peluang sebab it's on sales now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.